Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Saya nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik untuk menjalani ibadah puasa pada tahun ni. Dan semoga ibadah puasa kita pada tahun ni diterima oleh Allah. Amin. Dalam video kali ni saya ada dua kisah seram. Kisah pertama berlaku pada bulan puasa, sekitar tahun 2000. Dan kisah kedua adalah tentang serigala putih. Kisah pertama ni berlaku di negara Brunei, sekitar tahun 2000. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Bob. Bob adalah seorang yang sangat suka main game. Dan pada masa tu, tahun 2000, ada satu konsol permainan video game ni yang baru dilancarkan. Konsol tu adalah PlayStation 2 ataupun PS2. Bob memang teringin lah nak beli PS2 tu pada masa tu, tapi dia masih lagi belum mampu. Sebab pada masa tu Bob baru saja bekerja sebagai seorang technician. Jadi gaji dia tak berapa besar lah pada masa tu. Jadi nak kumpul duit tu susah lah. Tapi walaupun Bob ni tak ada PlayStation 2, dia ada seorang member yang ada PS2 tu. Member dia nama Baharin. Baharin ni tinggal di kawasan yang berbeza daripada Bob. Bob tinggal di satu tempat yang bernama Mentiri dan Baharin pula tinggal di satu tempat yang bernama Anggerik Desa. Walaupun tinggal di tempat yang berbeza, tapi jarak dia tu tak berapa jauh lah. Bob dan juga Baharin ni selalu berpakat untuk main game sama-sama. Dan selalunya diorang akan main game pada waktu tengah malam sampailah pukul 3-4 pagi. Pada masa tu game kegemaran diorang adalah game bola. Game Winning Eleven. Perkara ni berlaku pada bulan puasa. Pada malam tu, macam biasalah, Bob dan juga Baharin ni memang dah berpakat daripada awal untuk main game sama-sama di rumah Baharin. Lebih kurang pukul 12.30 malam tu, Bob pun mula hidupkan enjin kereta dia pergi ke rumah Baharin. Bila dah sampai dekat rumah Baharin tu, diorang pun mulalah main game. Main game bola tu lah, game Winning Eleven. Punyalah leka diorang main, sekejap aja. Tiba-tiba tengok jam dah pukul 4 pagi. Masa tu bulan puasa. Jadi bila Bob ni tengok jam dah pukul 4 pagi, dia pun minta dirilah nak balik semula ke Mentiri. Sebab nanti dia nak sahur pula dekat rumah dia. Bob pun mulalah memandu kereta menuju ke arah Mentiri. Masa Bob nak balik semula ke Mentiri itulah perkara ni berlaku. Daripada Anggerik Desa tu nak pergi ke Mentiri, akan jumpa dengan satu simpang 3. Simpang 3 tu ada traffic light. Masa Bob nak sampai dekat traffic light tu, jam dah menunjukkan pukul 4.10 pagi. Lebih kurang 50 meter nak sampai dekat traffic light tu, Bob terperasan ada 6 orang budak sedang berdiri dekat dengan traffic light tu. 3 orang budak tu memakai pakaian uniform sekolah dan dia orang pakai beg sekolah. Lagi 3 orang berpakaian biasa. Bila Bob tengok saiz tubuh dia, Bob anggarkan budak-budak tu mungkin berumur 6 ke 7 tahun. Pada masa tu budak-budak berenam tu semuanya pandang ke arah Bob sambil menunjukkan isyarat tangan macam ni. Masa tu Bob berasa kesian lah. Budak-budak ni nak tumpang aku nak pergi sekolah ke? Jadi Bob pun perlahankanlah kereta. Dia nak berhentilah. Masa Bob perlahankan kenderaan tu, dah nak hampir sampai dekat budak-budak tu, barulah Bob ni terfikir, sekarang ni baru pukul 4 lebih. Mana ada budak pergi sekolah pukul 4 lebih pagi macam ni? Bila Bob terfikir macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Daripada perlahan, Bob terus laju. Dia tekan minyak, masuk simpang nak pergi ke Mentiri. Bila Bob dah masuk selekoh Mentiri tu, Bob tengok lagi sekali dekat cermin pandang belakang. Cermin rear view mirror. Bila Bob tengok, tak nampak siapa-siapa pun dekat situ. Tadi ada 6 orang budak berdiri dekat situ panggil dia. Tapi sekarang ni dia tengok tak ada seorang pun. Sampai sekarang ni Bob masih lagi berfikir, siapa budak 6 orang tu? Manusia ke ataupun benda lain? Dan Bob selalu berfikir, kalaulah dia berhenti dan budak 6 orang tu naik kereta dia, apa yang jadi dekat dia? Kisah kedua ni berlaku di West Virginia, Amerika Syarikat pada abad ke-18. Maknanya tahun 1800 lebih lah. Dah lama lah berlaku perkara ni. Pada masa tu ada sesuatu yang berlaku di kawasan West Virginia tu. Pada masa tu, tahun 1800 lebih tu, kebanyakan penduduk di West Virginia ni ramai yang menternak haiwan. Ada yang ternak biri-biri, ada yang menternak lembu. Dan pada masa tu diorang mengalami satu masalah. Haiwan ternakan diorang ni selalu diserang oleh seekor serigala. Ada beberapa orang yang dah pernah nampak serigala tu. Katanya serigala tu saiz dia agak besar dan berwarna putih. Semakin lama serangan serigala putih tu semakin teruk.
Dan makin banyak haiwan-haiwan ternak ni yang mati. Jadi penduduk kawasan tu semakin risaulah sebab dia orang dah rugi banyak. Ada seorang penternak ni, dia dah kehilangan beberapa ekor biri-biri. Dan katanya dia pernah terserempak dengan serigala berwarna putih tu. Penternak tu cakap, dia sempat tembak serigala putih tu 3 das tembakan. Dan ketiga-tiga das tembakan tu kena badan serigala tu, serigala putih tu. Tapi penternak tu cakap, walaupun serigala tu dah kena 3 das tembakan, dia seolah-olah tak ada kesan apa-apa. Badan serigala tu langsung tak berdarah, tak cedera. Dan dia tak berganjak sikit pun. Orang ramai mula percaya serigala putih ni bukanlah serigala biasa, tapi makhluk lain yang menyerupai sebagai seekor serigala putih. Pada satu hari, ada seorang penternak lembu ni kehilangan seekor lembu. Nama penternak lembu tu adalah Bill William. Bill William ni asalnya tinggal di wilayah yang lain. Maknanya Bill ni dia bukanlah orang asal situ. Semua orang dekat West Virginia tu semuanya kenal Bill William ni. Bill William ni dulu masa dia tinggal di wilayah lain tu, dia sangat terkenal sebab dia dah membunuh beratus-ratus ekor serigala. Maknanya Bill ni memang cukup berpengalaman dan sangat handal memburu serigala. Tapi bila Bill pindah ke West Virginia tu, dia ada buat satu janji. Dia macam dah bernekat lah. Dia dah tak nak bunuh walaupun seekor serigala. Kononnya dia dah insaf lah dengan apa yang dia pernah buat dulu. Dulu masa dia tinggal di wilayah lain tu, dia dapat upah seekor serigala $50. Dan dalam setahun dia dah bunuh lebih kurang 500 ekor serigala. Pada masa tu $50 tu kira memang dah mahal lah. Masa tahun 1800 lebih tu. Disebabkan di wilayah lain tu dia dah bunuh banyak serigala, dia menjadi orang yang kaya. Dan sebab itulah dia pindah ke West Virginia ni dan hidup sebagai seorang penternak lembu. Dia pindah ke West Virginia tu dengan sumpah dia tu lah. Dia bersumpah tak nak memburu serigala lagi walaupun seekor. Tapi bila lembu dia tu dah dimakan serigala, ada seekor dah dimakan serigala, dia pun langgar sumpah dia tu. Dia nak memburu balik. Jadi semua penternak yang ada di West Virginia tu rasa gembira lah bila Bill ni nak mula memburu lagi. Dia orang semua ni rasa lega lah, rasa selamat lah ternakan dia orang. Sebab semua orang tahu Bill ni memang terror. Memang hebat memburu serigala. Sebelum Bill keluar rumah nak memburu serigala putih tu, dia adalah ceritakan dekat keluarga dia di rumah. Dia nak pergi ke bukit mana, dia nak buat macam mana, cara dia nak umpan serigala tu semua dia ceritakan. Keesokan paginya Bill pun pergilah dekat satu bukit ni. Masa Bill nak naik bukit tu, dia ada bawa seekor kambing yang disediakan untuk dijadikan umpan. Bila Bill dah sampai dekat satu kawasan yang sesuai dekat atas bukit tu, Bill pun ambil satu kayu dan dia pancangkan kayu tu. Kemudian dia ikat kambing tu dekat pancang kayu tu. Bila kambing tu dah diikat, Bill pun dia cari tempat menyorok dekat satu pokok ni, bawah-bawah pokok ni. Bill bersandar dekat situ bersama dengan senapang dia. Jadi rancangan Bill ni sebenarnya, dia nak suruh serigala tu pergi makan kambing tu, kambing yang dia ikat dekat tiang kayu tu. Masa serigala putih tu makan kambing tu nanti, barulah dia tembak serigala putih tu. Macam itulah plan dia. Keesokan paginya, keluarga Bill ni masih lagi menunggu Bill balik. Biasanya kalau dia memburu serigala tak adalah lambat macam tu, lewat macam tu. Biasanya pagi dah balik, tapi kali ni tak balik-balik. Jadi keluarga dia susah hati dan pergilah mengadu dekat penduduk dekat kawasan tu. Dia orang pun beramai-ramai pergilah dekat bukit yang Bill kata nak memburu tu. Bila dia orang semua naik ke atas bukit tu, dia orang terkejut sebab dia orang nampak Bill dah mati. Mayat Bill ada dekat bawah pokok tu bersama-sama dengan senapang dia. Di kawasan leher, di kawasan kerongkong Bill ni habis hancur, seolah-olah macam digigit sesuatu. Disebabkan kerongkong dia ni dah hancur, kepala Bill terkulai dan hampir terputus. Selain daripada mayat Bill, ada juga benda lain yang orang jumpa atas bukit tu. Orang ramai yang naik dekat bukit tu jumpa kambing yang Bill buat umpan tu. Kambing tu elok je, tak adalah kesan cakar ke kesan gigit pada kambing tu. Jadi orang ramai pelik, kenapa Bill ni kena gigit, kambing ni tak kena gigit pula, padahal kambing ni dia kena ikat, sedangkan Bill tu pegang senapang. Dan satu lagi perkara pelik yang orang perasan atas bukit tu, tak ada satu pun tapak kaki serigala. Selepas kematian misteri Bill William tu, dah tak ada lagi serangan serigala putih tu berlaku di kawasan West Virginia. Jadi orang ramai berpendapat memang serigala putih tu target dia adalah Bill William. Sebab Bill William ni daripada dulu memang dah bunuh beratus-ratus ekor serigala. Jadi mungkin serigala putih tu berdendam dengan Bill William.
Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.